بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah bab pada menyatakan faslun fi sunanil salah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun fi sunanis salah. Fasal pada menyatakan sunat-sunat solat. Bukanlah semata-mata sunat solat, bahkan dia akan sebut semua sunat-sunat, sunat rokok dan banyak lagi sunat-sunat. Wa yusannu talaffuzu bin niyyah qabla takbir. Baik, dan disunatkan berlafaz dengan niat. Ya, masalah berlafaz dengan niat ni macam kita sebutlah, dia berlaku perselisihan yang cukup besar di kalangan para ulama. Nak kata perselisihan besar tidaklah, tapi ulama mutaakhir inilah yang berselisih dengan perselisihan yang besar. Tapi kita perlu faham di sana sunat berlafaz dengan niat adalah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, bahkan majoriti ulama dalam mazhab Hanafi. Mu'tamad mazhab Syafi'i dan pendapat majoriti ulama dalam mazhab Hanafi. Tanpa kita menafikan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang mengkritik perbuatan bertelafaz dengan niat. Maka kalau nak buat dipersilakan, sekiranya tidak maka tidak menjadi masalah. Ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut sunat berlafaz dengan niat kerana ingin membantu hati. Bila nak berlafaz dengan niat tu? Qubailat takbir. Bila sebut qubail atas wazan tasghir, iaitu sebelum sedikit, maknanya dekat-dekat nak kepada takbir, yakni takbiratul ihram. Sambung. Wastishabuha bil qalbi. Mesti disebut biqalbi. Biqalbihi. Wastishabuha. Dan juga istishabnya niat. Istishab kita sebut dah, istishab yakni mengekali niat terbahagi pada dua. Dia ada istishab hukmi, ada istishab zikri. Yang sunat di sini adalah istishab zikri. Adapun istishab hukmi, hak tu wajib. Yakni benda tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan ataupun menafikan niat daripada awal sehingga akhir niat, itu wajib. Contoh, ketika semayang dia niat untuk memutuskan sembahyang, maka batal sembahyang dia. Sebab apa? Kerana itu istishab hukmi, ataupun berlaku murtad, na'udzubillah min zalik, dia murtad, maka berlaku istishab terputusnya istishab hukmi. Adapun istishab zikri itu sunat. Yakni pada setiap perbuatan dia salat, dia merasakan dia di dalam salat. Maka waktu semuanya sunat. Wa raf'un yadaini ma'a ibtida'i takbiratil ihram. Dan disunatkan mengangkat tangan bersama dengan permulaan takbiratul ihram. Permulaan takbiratul ihram kita maklum, iaitu pada lafaz alif pada Allah. Pada Allah itu permulaan takbir. Maka sunat mengangkat ketika itu. Cuma, baik, masalah mengangkat tangan, kita sebut, masalah mengangkat tangan berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Ulama selisih pendapat masalah masa mana nak angkat tangan. Ada ulama kata angkat tangan, mula angkat, lepas tu bar tangan duduk sini. Bar tangan duduk sini. Pendapat kedua kata, tangan start gerak, bar tangan duduk di sini, berhenti. Pendapat ketiga kata, tangan start gerak, bar tak syarat pun berhenti mana-mana.
Dan ketiga-tiga ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sebut dalam Majmu', Imam Nawawi sebut dalam Rawdah, Imam Nawawi sebut dalam Syarah Sahih Muslim. Ketiga-tiga kitab ni semua kitab Imam Nawawi, tapi pendapat ni ketiga-tiganya berbeza. Namun yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i iaitu paling afdal angkat tangan start gerak, bar tangan duduk sini. Ni paling afdal. Yalah. وتكون كفه مكشوفة إلى الكعبة. Dan juga tapak tangannya maksyufah, terbuka di sini bukanlah makna tidak boleh pakai sarung tangan. Maksyufah di sini jangan genggang, jangan digenggang, yakni terbuka ilal Kaabah, yakni buka ni ngadap kiblat. Jangan gining, straight colme ngadap kiblat. Wa mufarrajah asabi', dan dia merenggangkan jarinya. Merenggangkan jari qada-qada sederhana. Maksudnya bukan dia akak gining, tapi buka sedikit jari. Renggangkan sedikit jari. Sunat renggang, bukan renggang barak. Dah ada akak takbir lagu ni. Renggang ikas je. Tapi jangan rapat. Wa muhaziyan bil ibhamati syahmatil uzunaih, dan juga membetuli bi ibhamaihi, dua ibu jari tangannya, syahmatal uzunaihi, cuping telinga. Dia sebenarnya ulama dalam mazhab Syafi'i dia menggabungkan di antara dua ni. Sebab ulama ada dua hadis Nabi. Ada hadis riwayat yang kata Nabi SAW angkat tangan takbir di bahu. Ada riwayat kata di telinga. Maka mazhab Hanbali dia mengambil pendapat akak sampai di bahu. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian ulama mazhab Hanbali dia akak gini. Namun mazhab Syafi'i dia menghimpunkan di antara dua ni. Menghimpunkan gua ni, dia kata yang kena di bahu iaitu pergelangan tangan. Adapun ibu jari di cuping. Jelas? Wayantahi, dan berakhir wayantahi raf'al yadain, dan berakhirnya mengangkat tangan tu ma'a akhir takbir, bersama dengan akhirnya takbir. Jelas tak? Bersama akhir takbir. Maksud mana? Inilah hak kita sebut qaul mu'tamad tadi. Angkat Allahu Akbar. Jelas? ويرفع يديه عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول. Baik. Dan sunat mengangkat tangan tadi tu, sunat mengangkat tangan ketika wa yarfa'u yadayhi, dan sunat mengangkat tangan indar ruku'i, ketika nak rakaat. Nak rakaat sunat angkat tangan. Sunat juga angkat tangan wal i'tidal, ketika nak i'tidal sunat angkat tangan. Wal qiyami, dan juga ketika qiyam minas tasyahudil awal, ketika nak tasyahud awal sunat agak angkat tangan. Maksud dia tepat dalam mazhab Syafi'i, sunat angkat tangan 4 keadaan. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika bangun daripada rakaat, ketika nak rakaat, yang ketiga ketika bangun daripada rakaat, yang keempat ketika qiyam daripada tasyahud awal. Di masalah qiyam daripada tasyahud awal ni kena beringat satu benda. Maksud apa qiyam daripada tasyahud awal? Maksud qiyam daripada tasyahud awal iaitu bangun pada rakaat kedua dia yang ada tasyahud. Sebab kalaulah rakaat tadi rakaat kedua dia tapi tak ada tasyahud, maka tak sunat dia angkat tangan. Faham tak? Ataupun ada tasyahud tapi bukan rakaat kedua dia. Tasyahud tapi dia serakaat tu imam atau tasyahud. Dia tasyahud sebab ikut tu imam. Maka tu tak sunat angkat tangan. Atas qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama berselisih pendapat dalam masalah ni. Ada pendapat kata kalau tu imam angkat, kita kena angkat agak. Tapi yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i tak. Kena sunat angkat tangan tadi pada tasyahud awal rakaat kedua kita. Jelas? Kalau rakaat kedua kita tapi imam tak tasyahud awal.
Sebab tak ada tasyahud awal. Dia syarat tasyahud awal rakaat kedua kita. فإذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وأول الساعد. فإذا فرغ من التحرم, apabila dia selesai daripada takbiratul ihram, hatta yadaihi tahta sadri, maka dia hatta ni benda hatta ni nak terjemah dah. Hatta ni meletakkan, hatta ni mudahnya kata meletakkan lah. Yadaihi, tangannya, tahta sadrihi, bawah dada. Sadri, dada. Bawah dada. Atas daripada pusat, bawah daripada dada. Dia orang panggil benda ni sudu hati. Sudu hati. Ni. Mana? Ni. Ni, tak sini. Kemudian wa qabada bi kaffil yumna, dan juga dia genggam kaf ni, kaf yumna ni, kaf yumna tapak tangan kanan, ku'al yusra ni, pergelangan yusra, wa awwalu sa'id, dan juga awal sa'id ni, sa'id awal dia ni pegang sini. Faham? Dia sebenarnya masalah pegang, masalah kedudukan tangan ni berlaku perselisihan di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita jangan ambil masalah yang ambil mazhab Syafi'i. Dalam pengarang kitab Muqaddimah Hadramiyah, Imam Abdullah Bafaq Al-Hadrami, dia mentarjih pendapat yang kata pegang gini. Namun di sana ada pendapat kata tak wajib pun qabat. Maksud genggam, tak wajib pun, hanya semata-mata letak. Boleh juga gini. Ada riwayat kata 2 jari gini, pegang gini. Hak genggam ni hanya guna 3 jari. Ada pun hak 2 lagi letak. Ada juga riwayat sebut gitu. Jadi di sana ada 3 pendapat para ulama. Pegang gini, pegang gini, pegang gini. Ketiga-tiganya betul menurut mazhab Syafi'i. Namun yang ditarjih oleh Imam Abdullah Bafaq Al-Hadrami dalam kitab dia ni, pegang gini. Jelas. ونظر موضع السجود ونظر موضع السجود إلا عند الكعبة فينظرها. ونظر, dan juga dia melihat mawdi'as sujudi, tempat sujud. Sunat ketika salat kita tengok tempat sujud kita. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki sunat tengok depan. Mazhab Syafi'i makruh tengok depan. Sebab apa? Sebab ganggu hati. Tengok tempat sujud. Illa, melainkan ia ada 2 tempat hak dak sunat. Dia sebenarnya mu'tamad mazhab Syafi'i setepat je. Tapi Imam Abdullah Bafaq Al-Hadrami sebut 2. Illa inda ka'bati fayanzurha, melainkan di hadapan Kaabah, di sisi Kaabah, fayanzurha ay fayanzurul Kaabah, iaitu memandang Kaabah. Namun pendapat yang kata ketika depan Kaabah sunat tengok Kaabah ni, pendapat ni dhaif. Pendapat ni adalah pendapat yang dinaqalkan oleh Imam Al-Mawardi, tapi pendapat ini dhaif di sisi mazhab Syafi'i. Walaupun semayang depan Kaabah, sunat tengok tempat sujud juga. Jelas. Saja tempat sunat kita beralih daripada tempat sujud, iaitu ketika tasyahud, ketika menyebut illallah. Situ je dak sunat tengok tempat sujud, tapi sunat tengok jari kita. Wa illa ni sebut sini. Wa illa inda qawlihi, dan juga melainkan illa ni attah balik pada mawdi' illa indal Ka'bah. Dia 2. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah di istisna 2. Sebenarnya mu'tamad mazhab Syafi'i saja. Sebab pendapat yang kata depan Kaabah itu dhaif. Wa illa inda qawlihi, dan ketika berkatanya, di sisi katanya illallah fayanzuru musabbihatahu, maka dia tengok telunjuknya. Fayanzuru, maka dia tengok musabbihatahu, tepat panggil benda ni telunjuk dia. Tapi bila sunat tengok ketika menyebut illallah, yakni ketika dia menyebut asyhadu alla, asyhadu tu tengok tempat sujud lagi. Bila illallah baru tengok illallah. Kemudian sebahagian ulama kata kembali semula tengok pada tempat sujud. Supaya apa tengok tempat sujud? Supaya ketiga-tiga perbuatan kita menyaksi. Mata kita menyaksi, anggota kita menyaksi, mata kita, lidah kita menyaksi, mata kita menyaksi, anggota kita menyaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Difaham malak dah? Walaupun
dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni dia sebut dua tempat hak dak sunat tengok tempat sujud, tapi pada hakikat sebenarnya saja, iaitu ketika menyebut illallah. Adapun di sisi Kaabah muktamad pada mazhab Syafi'i sunat tengok tempat sujud juga. Jelah, sambung. Wa yaqra'u du'a al-istiftah aqiba takbiratil ihram. Dan sunat dia membaca doa istiftah, doa iftitah lah, doa iftitah akibat takbiratil ihram, selepas daripada takbiratul ihram. Wa minhu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan daripada doa iftitah tu ia sebut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia masalah gini, kita kena faham tak? Dia masalah baca doa iftitah ni banyak riwayat. Dia boleh kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila saja. Boleh? Ataupun kita baca lepas takbiratul ihram tu Allahu akbar, kita terus wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal, pun boleh. Ataupun yang ketiga kita gabung dua-dua macam kita buat biasa dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi sampai habis. Dan yang keempat boleh juga kita baca lepas takbiratul ihram tu Allahu akbar, kita terus baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, pun boleh. Tu kira doa tu. Lepas tu terus baca bismillah lalu. Ni banyak riwayat. Yalah. Jadi ala kulli hal ni nak khabar jangan tinggallah doa iftitah. Anda tengok gejala tinggal doa iftitah ni saja. Time tarawih Ramadan. Kerja nak berhabis. Jadi tinggal habis sunat. Jadi kena tengok balik sebenarnya kita semayang tarawih ni nak lepas syarat orang takut, orang tanya ke betul-betul kita nak ibadat. Tu kena mikir molek tu. Tu kena tengok jugalah. Ada orang kita dia orang tanya mayang apa? Mayang qada, kalau orang tanya mayang tarawih mana? Mayang. Tapi mayang bukan dengan makna tarawih yang sebenar. Kena muhasabah mulalah. Sambung. Wa yafutu bitta'awudz. Dan luput ia doa iftitah tadi tu bitta'awuz. Luput doa iftitah apabila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas. Wa bijulusil masbuqi ma'al imam la bita'minihi ma'ahu. Wa bijulusil masbuqi ma'al imam, iaitu dan ketika duduknya orang masbuk bersama imam. Maksud mana? Dia masuk, tu imam tahiyat akhir dah. Dia masuk, dia duduk kan. Jadi adakah kayak gini dia bangun dia kena baca pula doa iftitah? Tak. Ketika itu gugur. Berbeza dengan masalah mana? Masalah tu imam tengah tahiyat akhir, dia masuk. Kemudian baru dia nak turun duduk, tu imam assalamualaikum. Dia baru angkat takbir Allahu akbar. Tu imam pun assalamualaikum warahmatullah. Ketika itu sunat dia untuk baca doa iftitah. Faham ke tak masalah? Faham masalah dah. Tapi lagi masalah ni kena ambil ingat sikit. Apabila tu imam beri salam, jangan duduk batas main. Kita masuk tu Allahu akbar, tu imam pun assalamualaikum. Tak payah duduk dah lah. Teruslah. Dah boleh tak pahala jemaah? Boleh je. Sebab kira seolah-olah dang berjemaah. Kau cerita nak duduk dia. Kena bangun mula. Tak payah duduk ah. Tak payah duduk. Dah sebab beri salam dah. La bita'minihi ma'ahu, bersalahan dengan mengaminkan bersamanya imam. Contoh kita tengah baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Patut tak imam amin. Boleh tak kita nak sambung? Boleh. Ataupun kita baru Allahu akbar, baru angkat takbir, tu imam pun amin, kita amin, patut baru kita baca doa iftitah start daripada awal. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa ulama kata? Kerana amin tu sekejap sangat, yasir. Hanya perpindahan, hanya berhenti yang sekejap. Yuwa julusil masbuk, yakni orang masbuk kan dia masuk tadi tu imam tahiyat akhir. Tu imam tahiyat akhir, dia masuk tu dia pun kena duduk kan. Kek bila dia bangun, adakah dia kena baca doa iftitah tak? Gugur lah. Sama. Wa ta'awudzu sirran qabla al-qira'ah.
Dan membaca a'udzubillah secara sir sebelum qiraah, ai qiraah al-Fatihah, sebelum baca Fatihah. Sunat baca ta'awuz tadi tu bila fi kulli rak'atin, pada tiap-tiap rakaat. Setiap rakaat kita bangun qiyam, sunat kita baca a'udzubillah sebelum baca bismillah. Lah. والتأمين بعد الفراغ الفاتحة. Ya. Wa ta'minu, dan menyebut amin ba'da, selepas faraghi, selesai al-Fatihah. Amin ni sunat sama ada makmum dan tu imam. Jelas. Dia tak macam selepas Fatihah dah amin tu kita baca doa. Ada pendapat kata gitu. Tapi masalah itu berlaku khilaf lah. Dalam kitab kita tak sebut. والجهر به في الجهرية. Wal jahru bihi ay bitakmin, dan menjaharkan, menyaringkan dengan amin tadi fi jahriyah, ketika semayang jahriyah. Yang ni benda kalau tu imam tadi baca kuat, Fatihah kuat, jadi amin tadi pun kuat jugalah, macam kita buat lama ni lah. Yalah. والسكوت بين آخر الفاتحة وآمين Baca dulu. وبين آمين والسورة. ويطولها الإمام في الجهرية بقدر الفاتحة وبعد فراغ السورة. Baik, sekarang ni nak cerita pula tentang sukut dalam qiyam. Dia sebenarnya sukut dalam qiyam ni ada beberapa tempat. Pertama, sukut dalam qiyam iaitu selepas takbiratul ihram sebelum baca doa iftitah. Yang kedua, selepas baca doa iftitah sebelum ta'awuz. Yang ketiga, di antara ta'awuz dengan Fatihah. Yang kelima, Fatihah dengan amin. Yang berapa pula? Yang keenam, yang tujuh. Ikutlah. Fatihah dengan amin, kemudian amin dengan surah dengan rukuk. Jadi semua sekali 8 ataupun 7. Jelas tak? 8 ataupun 7 sunat kita sukut. Adapun dalam kitab matan Muqaddimah Hadramiyah ni, dia teru kepada Fatihah kepada amin lalu. Dia tak sebut hak sebelum Fatihah. Sedangkan sebelum Fatihah pun ada tempat sukut. Mana? Daripada takbir sebelum baca doa iftitah kepada ta'awuz kepada bismillah. 3. Jelas. Lepas tu dia sebut lalu sini Fatihah kepada amin. Wasukutu bainal akhiril Fatihah wa amin, dan berhenti sini yang latif, yang sedikit di antara Fatihah dengan amin. Waladdallin, amin. Jangan waladdallin, amin. Kan banyak kan? Lebih terawih lah, nak kerja. Hukum dia benda, tinggal perkara sunat ketika itu. Jelas. Yang kedua, yang antara hak sunat lagi, wa bainal amin was surah. Sunat berhenti sekejap di antara amin dengan surah. Waladdallin, amin. Berhenti. Tapi yutawwiluha ay yutawwilus sukut, memberhentikan diam tadi tu, memanjangkan diam tu, imam. Bagi imam lah. Fi jahriyah, pada semayang jahar je. Semayang sir kena berhenti ke tak? Tak, berhenti sekejap. Berhenti juga tapi sekejap. Ada pun panjang pada semayang jahriyah. Benda subuh, maghrib, isyak, jahriyah. Dah nak panjang tadi, panjang lama mana? Biqadril Fatihah. Qada Fatihah. Qada Fatihah benda? Fatihah hak ringan. Supaya benda? Supaya bila kita baca surah, tu makmum belakang tidak terganggu. Maknanya dia boleh tumpu bacaan kita. Jelas. Sebab tu berhenti sekejap. Wa ba'da faraghi surah, dan selepas habis surah sunat juga sukut. Wa ba'da faraghi surah tu hak tu atah balik pada sukut. Wasukutu ba'da faraghi surati, dan diam sekejap selepas surah. Lepas minal jinnati wan nas, berhenti sekejap. Allahu akbar. Faham tak? Jadi sini kita faham ada 8 tempat untuk kita sukut dalam semayang. Jelas.
Lapang tepat untuk kita diam dalam sembahyang. Benda pertama daripada takbiratul ihram kepada ta'awuz. Doa iftitah. Doa iftitah kepada ta'awuz. Ta'awuz kepada Fatihah. Fatihah kepada amin. Amin kepada surah. Surah kepada rokok. Menang lah apa-apa Nabi bilang apa banyak lah. Menang lah kau. Jadi, nang ni, apa bilang apa jadi 7, 8 lah. Nang. Jadi, yang afdalnya berarti sekejap aja. Latif. Tapi, pada masalah sukut antara amin dengan surah bagi imam ketika solat jahriyah, hak tu je kena panjang. Faham? Sambung. وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة غير الفاتحة في الصبح والأولتين. Baca sebab kita berti kita sambung fi subhi tadi kenapa habis lalu? غير الفاتحة في الصبح والأولتين من سائر الصلاة إلا المأموم إذا سمع الإمام. Kenapa habis lalu sebab ni. Wa qira'atu syai'in minal Qur'ani, dan juga membaca sesuatu daripada Quran ba'dal Fatihah, selepas Fatihah. Sunat baca surah Fatihah. Tak wajib, sunat je. Selepas Fatihah, sunat. Ghairal Fatihah, tapi selain daripada Fatihah. Tak aci yang ambil lepas baca Fatihah, dia kata, malah baca surah lain. Fatihah pun daripada Quran kau, baca Fatihah mula. Maka waktu tak sunat. Tak sunat. Tapi ada pendapat kata wajib baca surah ni. Ada pendapat kata wajib. Dan ulama kata yang aula sekurang-kurangnya kita baca sekurang-kurangnya kita baca sayat. Faham tak? Sekurang-kurang kita baca sayat. Tapi yang aula 3 ayat. Yang aula 3 ayat. Jelas tak? Kalau ia baca sayat pun dapat dah pahala. Tapi yang aula 3 ayat. Jelas. Pada mana nak baca? Fi subhi, pada sembahyang subuh. Wa awwalataini, dan 2 yang awal. Min sa'iri salawat, dari baki-baki sembahyang. Sebab apa? Sebab apa subuh tu ia kecualikan daripada awwalatain minas sa'iri salawat? Sebab subuh memang 2 rakaat je. Yalah. Matan kita lain sikit tak? Ke sama? Wa awwalatain. Awwalatain. Fi subhi, pada subuh, wa awwalatain, dan 2 awal, min sa'iri salawat, daripada 2 rakaat pada baki sembahyang. Mana? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 2 awal tu sunat baca surah. Yalah. Illal ma'mum, malaikat ma'mum. Ma'mum, adakah ma'mum secara itlaq? Tak. Iza sami'al imam, sekiranya ia dengar imam. Tapi kalau tak dengar, duduk jauh, tak dengar tu imam baca, maka ketika itu ulama kata sunat dia baca sendiri. Ataupun ia tak faham benda tu imam baca, tu imam baca benda maka ulama kata sunat dia baca surah sendiri lah. Sama. Tak faham tu maksudnya tak faham. Dia sebenarnya pada tak faham ni berlaku khilaf. Tapi Imam Ibn Hajar kata kalau dia tak faham pun dengar. Tak faham sini tak boleh menghayati lah. Kalau dia baca surah pun dia orang tak faham. Jadi dapat pahala sunat. Dah kalau ikut kira tasbih pun banyak aneh ya. Orang faham. Yalah. Wa suratun kamilatun afdalu min ba'di. Tadi bincang bab surah. Dah kena baca ayat kan. Sekurang-kurang seayat. Tapi hak aula 3 ayat. Tapi dia kata benda, wa suratun kamilah. Ada pun surah hak sempurna, afdalu minal ba'di, afdal daripada sebahagian. Kita baca sebahagian surah dengan baca hak surah hak sempurna walaupun pendek. Mana afdal? Baca surah hak sempurna. Jelah. Cuma kalau hak jadi imam Ramadan, ni teguranglah hamba ni bukan orang pandai sangat dalam bidang Quran. Ngapa Quran dulu pun, ngapa kena jemuk. Cuma anak pun ingat selah. Jadi tu imam terawih nak kerak pada-padalah.
Ni semuka kerak 4. Hak nanya lagi kerak 5. Tak apalah nak kerak apa-apa pun. Tapi jangan sampai lagi makna. Lagi buat makna mana? Kita nak perhabis tu untuk seserakaat tu biar habis cerita. Ni gak kerak-kerak jadi cerita gantung. Makruh buat lagu tu. Makruh. Imam, orang jadi tu imam ni dia amanah. Jangan mikir nak selesai kerja je. Kita pegang amanah masyarakat. Ni pesanan penaja lah. Sebab anda nampak PKP tahun ni macam lanjut ni. Bangunan ni mungkin akan akan terawih. Okey, sama. Wa tatwilu qira'ati rak'atil ula. Wa tatwi dan memanjangkan qiraah bacaan rakaatil ula, memanjangkan bacaan rakaat pertama. Rakaat pertama biar panjang daripada rakaat kedua. Tapi ada beberapa tempat kita boleh panjang rakaat kedua daripada rakaat pertama sekiranya warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hal atta sabbihisma rabbikal a'la pula benda ni. Hal atta 'alal insan. Lepas tu segi kan ia sepasang. Kan hal atta 'alal insan, surah Al-Insan memang panjang daripada tu kan. Panjang daripada sejadah ke tak ada? Sejadah panjang dia. Dak ni kalau kan kita baca sokmo kalau semaya raya. Ya juzuk 30 kan ni masalah ni. Tulang besar-besar, oleh ada tulang halus ni cekek. Dak kan Allah orang baca sokmo time witir 2 rakaat awal. Sabbihisma rabbikal a'la. Selagi ada sepasangan dia. Al-Ghasyiyah ni guna. Cecek. Anda dah ingat ya semuka belah ni. Juzuk 30. Allah. Dia berturutan ke surah tu? Dia tak berturutan. Al-Qadar. Bukan, apa Al-Qadar. Dia sebelum Ad-Duha belaka. Oh, Al-Lail. Bukan. Syam. Oh ya, kita sebut mereka ni. Benda surah tu. Kuliah dengan kul huwallah tu tak apa. Kul huwallah pendek daripada kuliah. Dia ni masalah. Allah. Ni set tasmi' qiraat ni. Ni idza sama bukan idza sama fatarat. Kam. Ya Allah. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق. هل أتاك حديث الغاشية. سبح اسم ربك الأعلى. هل أتى ya sebelum sabihis ke? Dia lepas. Jadi sabihis kita baca dulu. Lepas tu baru baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi kan hal atta jadi panjang daripada sabihis. Jadi tak apa. Sebab warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lainnya tak apa, buat contoh kayak kita ingat pula. Banyak kena ngulang ni. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, banyak kami lupa ni. Wal jahru dan menjaharkan bil qiraati dengan qiraat li ghairil mar'ati pada selain daripada orang puang. Orang puang dak sunat dia menyaringkan sekiranya di hadapan ajnabi lah. Li ghairil mar'ati bi hadrati di hadapan al ajnabi, di hadapan ajnabi. Tapi kalau depan dia tu mahram, kata ulama tak apa. Kalau ada mahram, maknanya bukan ajnabi, yakni mahram. Maka hak tu dibenarkan. Cuma disunatkan dia kuat, tapi jangan kuat lebih daripada orang lelaki. Bacaan tu jangan kuat pada orang lelaki. Fir rak'atai subhi, pada 2 rakaat subuh. Wa ulatayil isya, dan 2 awal isya. Isya'aini, 2 isya. Dan 2 rakaat awal pada 2 isya. Maksud 2 isya di sini yakni maghrib dan isya.
Sebab apa ia sebut Isya'i ni? Min babil taghlib. Wal jumu'ati, dan juga Jumaat. Sunat juga kita kuat. Hatta rak'ati masbuqi ba'da salami imamihi. Walaupun orang tu masbuk selepas salam imam dia. Maksud mana? Dia bangun seorang lah. Dia mari lambat. Dan boleh serakaat je dengan imam. Bila dan boleh serakaat, maka dia dan rakaat tu. Dia boleh Jumaat. Kena tambah serakaat lagi. Baik, tambah serakaat lagi. Kena baca kuat tak? Kena baca kuat tak? Tapi bukanlah pakai kuat gegar semasjid. Qadar-qadar orang sebelah-sebelah boleh dengar dah. Tu kira nyaring dah tu. Jelah. Wa fil idaini, dan dua hari raya. Sembahyang sunat 2 hari raya, sunat kuat. Wal istisqa, dan sembahyang istisqa, sunat kuat. Wal khusuf, sembahyang gerhana, sunat kuat. Wal tarawih, sembahyang tarawih, sunat kuat. Wal witri ba'daha, ay ba'da tarawih, dan witir selepas daripada tarawih pun sunat kuat. Yalah. Wa israru fi ghairi zalika, dan membaca perlahan secara selain daripada hak yang disebut ni. Hak ni je hak sunat baca jahar. Hak lain semua yang sunat lain semua sir belaka. Yalah. Termasuklah zuhur dan asar hak fardu. Macam solat hajat atau Ni lepas ni. Lepas ni. والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسراء. Wattawassutu, dan membaca di antara kuat dengan perlahan. Faham tak? Di antara kuat dengan perlahan. Fi nawafilil lail, pada sembahyang sunat-sunat di waktu malam. Yang mana sunat-sunat tadi? Al-mutlaqah, sembahyang sunat yang mutlak. Bainal jahri wal israr, di antara kuat dengan slow, pertengahan. Jadi sembahyang ajak masuk sini. Yalah dia, Fi. Sembahyang ajak masuk sini. sebenarnya ni kalau solat hajat di waktu malam ke ataupun Waktu malam ni, masalah ni waktu malam. Kalau waktu siang semua sembahyang sunat sir. Melainkan sembahyang sunat ayat sebut ni. Istisqa dan khusuf. maksudnya kalau buat solat hajat lepas maghrib atau lepas ini Wa qira'atul qisaril mufassali fil maghrib, dan dia kena terang tu. Qisaril mufassal, dia ada 3. Dia ada qisaril mufassal, dia ada tuwalil mufassal, dia ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awsatil mufassal. Dia ada surah hak pendek, dia ada surah hak pertengahan, dia ada surah hak panjang. Dialah 3 kan. Qisaril mufassal, tiwalil mufassal, dengan awsatil mufassal. 3. Jelas. Ana ambil satu qaul. Sebenarnya masalah ni berlaku perselisihan khilaf di kalangan para ulama hak panjang. Cuma pembahagian tiwal, awsati dengan qisar kita ambil satu qaul je. Sebenarnya berlaku perselisihan yang panjang di kalangan para ulama. Tiwalul mufassal start daripada surah Al-Hujurat sampailah sebelum amma yatasaalun. Jelas. Sebelum amma yatasaalun. Adapun amma yatasaalun sampailah sebelum ad-duha. Hak tu dipanggil awsatil mufassal. Jelas. kalau kat taklid ni dia daripada hujurat sampai naziat tu yang tuan Hak tu tiwal. Hak ni ana ambil pendapat hak yang disebut oleh Imam Ibnu Mu'in. Hak ni hak tu apa? Ana pegang hak dalam hak ana pegang. Ya sebenarnya masalah ni panjang. Kita ambil satu qaul jelah. Okey. Ada gak qaul dan nafi sampai an-nazi'at, tapi dah apalah kita ambil sampai situ dulu. Tiwal dia daripada Tiwal al-hujurat sampai sebelum amma yatasaalun. Kalau awsatil mufassal daripada amma yatasaalun sampailah sebelum ad-duha. Sebelum ad-duha benda ni nama? naziat ad-duha Sebelum al-lail. Al-lail. Adapun ad-duha sampailah habis sampai an-nas, hak tu dipanggil qisaril mufassal. Jelah. Nampak dah pembahagian. Ni tapi ni khilaf lah ni. Ni masalah khilaf. Cuma kita sebut atas satu pendapat. Sampai an-nas lah. Lepas an-nas dia lagi.
Jadi wa qira'atul qisaril mufassal, dan dia membaca qisaril mufassal. Apa maksud qisaril mufassal? Yakni membaca surah-surah di antara ad-duha sampai an-nas fil maghrib, pada maghrib. Maghrib dok sunat baca panjang-panjang. Wa tiwalihi lil munfaridi, dan membaca tiwalihi ai tiwalil mufassal. Tiwalil mufassal mana? Antara al-hujurat dengan amma yatasaalun dia. Lil munfaridi, bagi orang sembahyang seorang, wa imamil mahsurin, dan juga imam yang makmum dia terhad. Yang mana makmum tadi radu bit tawil, redha dengan panjangnya fi subhi, pada subuh. Dia subuh ni sunat kita baca surah-surah yang tiwalil mufassal di antara hujurat dengan amma yatasaalun. Tapi syarat dia benda, syarat dia mestilah kalau dia sembahyang seorang. Tapi kalau dia jadi tu imam, mestilah atas redha makmum, ataupun makmum yang mana makmum tadi makmum yang terhad dia redha atas tu imam baca panjang. Jelah. Dah kena tanya ke? Tapi kalau jadi uruf tak ada masalah lah. Contoh pagi Jumaat makruf dah benda tu. Wa fi zuhri biqaribin minhu. Adapun pada semayang Zuhur ni dia baca hak hampir-hampir dengan subuh. Maksudnya taklah terlalu panjang, tak terlalu panjang sangat. Jelas tak? Dekat-dekat dengan mimma yaqra'u fi subhi, hak dekat-dekat dengan macam subuh. Wa fil asri, dan ada pun pada semayang asar, wal isya, dan semayang isya, bi awsatihi, pada awsatil mufassal kasyamsi, seperti surah asy-syams, wa nahwiha, dan seumpamanya. Jelas. Sambung. Kalau baca surah yang sebelum hujurat ke atas, dia tak sunat. Dia bukan kata tak sunat. Cuma ulama start daripada hujurat ke bawah. Sebab hujurat ke bawah ni surah dia pendek-pendek biasa dah. Lingkungan dia tu dekat-dekat. Ada pun hak nu panjang, pendek, panjang mula. Jadi tak sabahlah nak buat start contoh daripada dia nu. Yalah. وفي أولى صبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل وفي الثانية هل أتى. Dan subuh hari Jumaat sunat baca surah Sajadah, iaitu Alif Lam Mim Tanzil, wa fi saniyah, dan juga pada hak saniyah yang rakaat kedua baca hal ata ala insan, surah al-insan. Jelas. Tapi kalau waktu ni yang Jumaat ni dia ada macam makmum dia tak reda. Hak kalau benda tu ma'ruf dah tak ada masalah. Cuma tu imam janganlah sampai tiap-tiap Jumaat. Ia tak syarat pun tiap-tiap Jumaat benarnya. Bahkan ulama kata ada hari-hari sunat kita tinggal sekejap supaya tak nampak benda tu wajib. Jelas. Bahkan subuh dia sebenarnya kalau ikut riwayat warid dalam hadis ada 3. Hak Nabi baca subuh Jumaat, maghrib malam Jumaat, isyak malam Jumaat. Maghrib malam Jumaat Nabi baca surah Ikhlas, surah Al-Kafirun dengan surah Ikhlas. Isyaknya Nabi baca surah Jumaat dengan surah Al-Munafiqin. Kemudian subuh esok tu Nabi baca Sajadah dengan surah Insan. Jelas. Tapi sebenarnya kalau Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya, Al-Kafirun dengan Ikhlas ni sunat bagi semua solat-solat sunat. Kita sembahyang sunat tawaf ke sunat hajat ke apa saja solat sunat, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Isyak Jumaat ni apa? Isyak Jumaat dan juga Al-Munafiqun. Ya, jadi time-time PKP ni ayuh kena ngapa Quran banyak sikit ah. Kayak anak tanya, "Mana ayuh? Pah kuliah Kafirun kuliah, waktu kuliah Al-Kafirun Ikhlas, Al-Kafirun Ikhlas. Mana ayuh dak tukar-tukar." Jelas sama. Wa su'alur rahmah inda ayati rahmah. Dan juga dia menjawab dengan rahmat ketika ayat rahmat. Ayat rahmat gua ni contoh, cuba isi ayat rahmat. Tu bukan ayat rahmat. Ayat rahmat. Allah Ta'ala cerita bab syurga. Contoh, maka ketika itu Rabbi irhamni. Baca, sebut. Yalah.
Wasti'azatu inda ayatil azab. Ketika baca ayat azab, dia pun minta perlindungan. Rabbi a'izni min azabik. Wattasbihu inda tasbih. Dan membaca tasbih ketika ayat tasbih. Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jelas. Dibaca subhanallah. Jelas. وعند آخر والتين وآخر القيامة. Dan ketika baca dia dah habis jawab. وعند آخر والتين وآخر القيامة بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Dan ketika akhir surah Tin, mana? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka dia pun sebut bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Dia sebenarnya hak warid dalam hadis bala je. Cuma hak tu ulama tambah belakang. Wa ana ala zalika minasy syahidin. Tapi tak ada masalah pun tambahan tersebut. Tapi ingat molek ni. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dia dipanggil istifham nafi. Kalau jawab na'am, maka kita mengiyakan nafi. Contoh, kita tanya, adakah Hafiz sudah makan? Maka bila kita jawab na'am, maksud dia Hafiz dah makan. Tapi kalau kita jawab bala, maka maksud dia Hafiz sudah makan. Jadi, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala ini yang alaisallahu bi ahkamil hakimin. Orang yang hakim, adil dalam pun. Kalau kita sebut bala, maka kita kata, ya, Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan. Tapi kalau kita kata na'am, maka kita menafikan. Bukan Allah yang gitu. Sebab itu, kalau sebut na'am, dengan sengaja dan tahu, boleh bawa pada murtad. Jelas? So, akhir qiyamah mana? Surah Qiyamah. Sebelum surah Insan tu lah. Sebelum Wih, ni 30 juzuk lah ke depan ni. Oh, ni qiraat, masya-Allah. Qiyamah. Akhir mana? Alaihissalam dah. Dia ingat alaihissalam dah. وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. bukan silap. أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقدر يحيي الموتى. Kalau jawab bala, maka kita kata ya. Tapi kalau kita kata na'am, kita menafikan benda tu. Jelas? Sambung. وعند آخر المرسلات آمنا بالله. Ketika akhir musalat. Mana ayat akhir musalat? Fabi ayyi hadisin yu'minun, maka kita pun ba'dahu yu'minun, maka kita pun sebut amanna billah. Sunat. Jelas. Yaf'alu zalika, melakukan demikian itu mana? Ni hok baca bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Amanna billah. Rabbi irhamni, Rabbi a'izni min azabik. Tu al-imam wal ma'mum. Imam dan ma'mum. Sunat. Imam sunat baca, ma'mum sunat pun baca. Wa yajharana bihi fil jahriyah. Dan menjaharkan ma'mum dan imam pada sembahyang jahar. Tu imam. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita pun sebut bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Yalah, sambung. والتكبير للانتقال. Dan juga takbir intiqal. Dia berbeza dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni awal-awal sembahyang. Takbir intiqal iaitu takbir perpindahan rukun. Wa madduhu, dan memanjangkannya nya takbir intiqal. Takbir intiqalat sunat panjang. Supaya apa? Supaya tidak ada senggang di dalam solat kita ni daripada berzikir pada Allah. Jelas. Adapun takbiratul ihram seperti mana yang disebut dalam kitab Mughni, sunat dipendekkan qada-qada 2 harakat sahaja. Makruh dipanjangkan lebih daripada itu. Adapun kalau lebih daripada 7 mat, yakni 14 harakat, boleh bawa pada tidak sah takbiratul ihram. Jelas tak? Jelas? Gini.
Takbir intiqalat sunat panjang. Ada pun takbiratul ihram sunat dipendekkan. Banyak mana sunat pendek tadi? Sekadar 2 harakat, yakni 1 mat je. Makruh melebihkan daripada 2 harakat. Makruh lebih daripada 2 harakat. Yang mana dekat Allah, lang pada Allah. Lebih 2 harakat. Makruh. Tapi kalau lebih daripada 7 mat, yakni 14 harakat, hak tu bawa tidak sah pada takbiratul ihram. Jelas dah. Ila rukni, panjang-panjang tadi siapa mana? Ila rukni allazi ba'dahu, sapalah rukun pada selepasnya. Sebab apa? Supaya tidak ada senggang dalam solat kita ni daripada berzikir pada Allah. Illa fil i'tidal, melainkan pada i'tidal. I'tidal tak sunat takbir, tapi sunat fayaqulu, dikatakannya sami'allahu liman hamidah. Jelas. Sunat dia sebut sami'allahu liman hamidah. Wallahu a'lam. Wa yusannu fil ruku'. Ni sambung esok. Esok kita habis bab sunat. Sunat-sunat, lepas sunat kita akan masuk syarat pula. Syarat ni panjang ni. Habis bab sunat-sunat dalam solat, esok pukul habis sunat. Lepas kita akan masuk syarat solat. Syarat solat panjang lah. Mungkin esok habis bab sunat, syarat mungkin masuk lusa. Wallahu a'lam. Ada salam? Ni lepas sami Allah liman hamidah. Ada juga macam sunat macam hamdan katsiran. Hak tu sunat. Cuma ni kena sebut sikit. Masalah menyebut sami'allahu liman hamidah pada mazhab Syafi'i, sunat bagi tu imam dan sunat bagi makmum. Bukan hanya sunat bagi tu imam semata-mata. Menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, sunat kepada kedua-duanya. Jelas. Soalan. Soalan kena kuat sikit ni. Orang minta kuat soalan. Jari sunat jatuh balik atau kekal? Pada pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, jari ketika naik kekal angkat sampailah kepada sudah salam. Yalah. Dia akad ni pula dalam hadis kan, kita dalam hadis akad kita akan letak gini kan. Kita akan letak gini. Ni cara dia, ni jari straight bawah. Faham? Straight. Patut bila akad gini. Ni straight. Ni jangan akad tinggi. Hak tu bukan ngadap Kaabah, hak tu nu. Baitul Ma'mur. Ngadap Kaabah ni. Straight, kemudian ibu jari boleh letak dalam ni ataupun bawah ni. Yang anda dapat daripada Syekh Nuruddin masa ngaji kitab Umdatus Salik, duduk bawah ni. Lepas tu tak tumdah. Kekal siapa ke salam. Tadi sebut dah. Lagi? Makmum jawab pujian masa kunut, kalau sebut sadaqah batal tak semuanya? Masa kunut, apa pergi sebut sadaqah masa kunut? Masa pujian. Tak, dia tidak sunat sebut sadaqah. Bahkan ketika sebut ashab je. Ashab. Ataupun dia sunat sebut seperti mana Tok Imam sebut. Tidak sunat dia sebut sadaqah. Masalah batal ke tak batal, tak ingat. Cuma yang afdalnya menyebut ashhad ataupun baca. Afdal baca seperti Tok Imam baca lah. Ataupun kalau dia tak mau baca, dia sebut ashhad. Kayak gini kita ketemu bab kunut ni. Ada dalam Qadhim Hadramiyah? Tak ada. Dalam Fathul Mu'in ada. Sebelum Al-Hujurat termasuk kategori apa? Sebelum Al-Hujurat ada yang masuk dalam bab Tiwalul Fas, ada masuk dalam Awsatil Fas. Tapi tak ada qasr. Semua masuk di antara panjang ataupun pertengahan je. Cuma ulama' tak menyatakan hak sebelum daripada Hujurat sebab kita tak boleh nak rangkum sekali. Sebab dia ada beza. Hak ni tiwal, hak ni awsat, hak ni tiwal, hak ni awsat. Adapun daripada Hujurat sampai Amma, hak tu boleh rangkum sekali. Tiwal mereka. Yalah. Tak ada salah dah. Alhamdulillah ada salam. Jadi kita sambung esok hari pula. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim.